Assalamualaikum murid-murid. Kita jumpa lagi dalam subjek tajwid tahun 4. Sebelum kita mulakan subjek kita hari ini, Ustazah nak tanya, anak-anak sihat ke? Kalau sihat, kita perlu ucap apa? Alhamdulillah. Sebelum kita mula belajar, kita perlulah membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa topik kita hari ini ya murid-murid? Mesti murid-murid tertanya-tanya. Okay, kita hari ini akan masuk topik makharijul huruf dan makhraj al-jawf. Mesti murid-murid tertanya-tanya, kenapa masuk tajuk ni lagi sekali? Untuk hari ni kita ada fokus utama kita. Apa tu fokus utama kita? Mari kita tengok ke slide sebelah. Dalam fokus utama ni, kita akan fokuskan makharijul huruf dari segi cara menghafal pengertian makharijul huruf. Yang kedua, makhraj al-jawf. Dalam makhraj al-jawf ni, kita akan fokuskan cara menghafal pengertian al-jawf dan contoh kalimah daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Dan yang ketiga, kita ada tugasan. Seterusnya, kita pergi ke tajuk yang pertama, makharijul huruf, iaitu tempat keluar huruf. Mari kita lihat pengertian makharijul huruf. Cara menghafal makharijul huruf, anak-anak kena ikut ustazah baca satu persatu. Mengikut potongan-potongan yang ustazah dah letak tanda garis ya di tengah-tengah ayat tu untuk anak-anak boleh baca satu persatu mengikut setiap potongan yang ustazah dah beri supaya mudah menghafal. Yang pertama, kita tengok pada bahasa mudah sahaja tempat keluar huruf. Manakala pada istilah ni lah yang pengertiannya panjang. Jadi kat sini ustazah akan buat potongan-potongan supaya anak-anak boleh menghafal satu persatu. Okey, ikut ustazah ya. Pada istilah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Okay, kita ulang lagi sekali. Pada istilah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Okey, begitu cara hafalnya. Anak-anak boleh hafal berulang-ulang mengikut potongan-potongan ayat. Seterusnya, kita pergi pula ke yang kedua, makhraj al-jawfi, rongga mulut. Kita tengok apa ada dalam makhraj al-jawfi. Baik, sebelum tu anak-anak kena tahulah huruf yang keluar dari al-jawfu ialah huruf-huruf mad, iaitu alif, waw dan ya. Apa yang anak-anak kena tahu untuk kalimah-kalimah dalam makhraj al-jawfi ini, anak-anak perlu pastikan huruf sebelum alif sukun ataupun kita panggil alif mati berbaris atas. Manakala huruf sebelum huruf waw sukun atau waw mati berbaris hadapan atau berbaris depan. Dan yang terakhir, huruf sebelum ya sukun atau ya mati berbaris bawah. Kita tengok pengertian al-jawfu, rongga mulut. Cara menghafal pengertiannya, kita hafal satu persatu sama juga macam pengertian makharijul huruf tadi. Tempat keluar huruf al-jawfu. Tempat keluar huruf al-jawfu ialah dari rongga kerongkong
dari rongga kerongkong hingga rongga mulut. Hingga rongga mulut. Okay, lagi sekali. Tempat keluar huruf al-jawf ialah dari rongga kerongkong hingga rongga mulut. Baik, setelah selesai cara menghafal satu persatu pengertian, kita pergi ke contoh huruf-huruf makhraj al-jawf. Okay. Dalam contoh-contoh huruf ni, kita akan ada kalimah-kalimah yang mengandungi huruf-huruf makhraj al-jawf daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. Anak-anak boleh baca. Dan kita akan teruskan kepada contoh-contoh yang akan kita keluarkan daripada ayat ini. Yang pertama, mari kita lihat contoh makhraj al-jawfi. Yang pertama, la raiba. La raiba. Okey, di situ anak-anak akan lihat pada perkataan la, ada huruf alif sukun atau alif mati dan huruf sebelumnya berbaris atas. Baik, kita tengok pula yang kedua. Fihi. Fihi. Okay, apa yang ada dalam fihi tu, kita akan ada nampak huruf mat iaitu huruf ya sukun atau ya mati. Huruf sebelumnya berbaris bawah. Ketiga. Lil muttaqin. Lil muttaqin. Jadi dalam perkataan tu kita ada huruf ya sukun, huruf sebelumnya berbaris bawah. Keempat, allazina. Allazina. Iaitu huruf ya mati, huruf sebelumnya berbaris bawah. Dan yang terakhir, yunfikuna. Yunfikuna. Huruf waw mati, huruf sebelumnya berbaris hadapan. Baik. Slide yang seterusnya, mari kita lihat. Ada sedikit info. Tahukah anda huruf alif waw ya pada makhraj al-jawfi berlaku ketika hukum mat sahaja. Ya, sama macam kita belajar sebelum ini. Amalkan. Apa yang ada dalam amalkan ni? Mensyukuri dengan nikmat Allah. Kenapa kita perlu bersyukur dengan nikmat Allah? Kerana Allah telah mengurniakan kita anggota badan yang sihat. Yang kita boleh belajar Al-Quran, boleh mengaji Al-Quran dengan jelas. Dia memberikan kita anggota badan yang sempurna. Jadi kita perlu ucapkan Alhamdulillah. Baik, yang terakhir. Tugasan untuk anak-anak. Jadi apa yang anak-anak perlu buat? Buka buku Siri Inovatif. Sambung latihan muka surat 4 hingga 9. Baik, itu sahaja dari Ustazah hari ini. Harap-harap anak-anak faham ya sedikit kongsian Ustazah hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Ma'assalamah. Ila liqa. Assalamualaikum.